Audio Jungle. 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 Laki kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator anda pada hari ini, nama saya Muhammad Hakim Mukri bin Zulkifli. Dalam forum remaja pada kali ini, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin perkenalkan panel-panel yang hadir pada hari ini. Panel yang pertama iaitu Muhammad Hafizah Anas bin Ibrahim. Panel yang kedua pula Tuan Muhammad Aiman Haikal bin Hussein. Dan panel yang ketiga Muhammad Khalid bin Zamri. Seterusnya, marilah kita terus ke agenda kita pada hari ini iaitu merungkai peribahasa yang telah ditetapkan pada forum kali ini iaitu budi bahasa budaya kita. Dan saya menjemput panel kita yang pertama iaitu Muhammad Hafizul Anas untuk merungkai apakah maksud peribahasa yang telah diberikan. Dengan ini menjemput. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita pada hari ini yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk merungkaikan maksud tajuk kita pada hari ini. Pada pendapat saya, berbudi bahasa ini dalam kamus dewan kita boleh dimaksudkan dengan sifat kesopanan seorang dalam bertutur kata dalam kalangan masyarakat, tak kira umur tua atau muda. Budaya kita ini pula boleh dimaksudkan dengan sesuatu budaya yang diterapkan oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Apabila kita menggabungkan kedua-dua perkataan ini, kita dapat menyimpulkannya dengan sebuah maksud iaitu sifat kesopanan seseorang dalam tutur kata yang dijadikan sebuah budaya yang selalu diterapkan oleh orang-orang yang terdahulu. Apabila kita berbudi bahasa, kita dapat mengharmonikan kehidupan masyarakat setempat. Sebagai contoh, yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda. Seperti peribahasa yang pernah saya dengar, iaitu sebab bahasa menunjukkan bangsa. Akhir kalam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada panel yang pertama di atas maksud yang telah dirungkaikan dan sebentar saja tadi. Tanpa membuang masa lagi, saya mohon ahli panel yang kedua iaitu Tun Muhammad Aiman Haikal bin Hussein untuk menjawab persoalan yang diberi. Siapakah yang perlu menjadikan budi bahasa sebagai budaya dan apakah cadangan aktiviti yang perlu dijalankan? Saya menjemput.
Terima kasih Tuan Moderator kita yang telah mengajukan soalan kepada saya selaku panel yang kedua, iaitu siapakah yang perlu menjadikan budi bahasa sebagai budaya dan apakah cadangan aktiviti yang boleh dijalankan. Okey, saya menjawab soalan yang pertama sekali, siapa yang perlu menjadikan budi bahasa sebagai budaya ini, ada 5 peranan yang boleh menjadikan budi bahasa ini sebagai budaya. Iaitu yang pertama sekali dari segi akar umbinya, iaitu peranan ibu bapa. Seperti yang kita tahu, ibu bapa lah yang melahirkan anak-anak muda ini sehinggalah dia menjadi generasi pada masa hadapan. Iaitu ibu bapa ini ialah memberi pendidikan awal, perlu memberi pendidikan awal ni dari sifat yang terpuji. Dari sifat yang terpuji, yang baik-baik dan sebagainya. Dan ibu bapa jugalah yang lebih memahami isi hati, isi perut dan sebagainya tentang anak-anak ini. Okey. Jadi peranan yang kedua ialah peranan rakan-rakan. Iaitu kalau kita tahu peranan rakan-rakan ini ialah apabila anak ini pergi bergaul di kawasan taman-taman, di sekolah dan sebagainya, maka ia telah bertutur dengan rakan-rakan ini menggunakan perkataan seperti mana. Dan ada pengaruh-pengaruh juga daripada rakan-rakan. Seterusnya, peranan daripada komuniti. Peranan daripada komuniti ini adalah membantu ibu bapa, membantu pihak rakan-rakan, adalah untuk membantu dari segi mendidik, dari segi memberikan ilmu, dari segi kalau kita pergi ke kawasan-kawasan kemasyarakatan, antaranya Dewan Orang Ramai, masjid dan sebagainya. Dan seterusnya, peranan guru-guru ataupun peranan pihak sekolah, iaitu menyediakan pendidikan, bukan sahaja pendidikan dari segi akademik, tapi menyediakan pendidikan dari segi menitik beratkan tentang nilai-nilai murni dalam kehidupan anak muda ini. Seterusnya, peranan kerajaan. Peranan kerajaan ini adalah kita tahu Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu daripada aspek pendidikan, Kementerian Perpaduan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia ini dan juga Jabatan Penerangan Malaysia perlu bergiat aktif dalam untuk menyediakan iklan, maksudnya mendedahkan antara perkara-perkara yang antara amalan terpuji dalam budi bahasa ini. Jadi apabila bukan sahaja anak-anak muda tetapi semua golongan masyarakat daripada anak muda, remaja, dewasa sehinggalah warga emas. Okey. Jadi soalan yang pertama saya telah menjawab. Seterusnya saya ingin menjawab soalan yang kedua, iaitu apakah cadangan aktiviti yang boleh kita jalankan. Okey, antara aktiviti yang kita boleh jalankan adalah yang pertama sekali dari aspek kekeluargaan, iaitu mengenang jasa ibu dan bapa, iaitu mengadakan aktiviti seperti makan sekeluarga, menghormati ibu bapa, meraihkan hari ibu dan hari bapa, pertandingan sajak, pertandingan bergambar dan meluangkan masa setiap hujung minggu bersama keluarga. Okey, seterusnya dari aspek pendidikan, aspek pembelajaran, pelajar berbudi bahasa. Ini adalah kita mengadakan pertandingan pidato, pertandingan bahasa, pertandingan pantun, drama, sketsa, chorus speaking, boria, dikir barat, kuis, nasyid, kembara budi bahasa, melukis, animasi anugerah asrama terbilang dan kem jati diri. Okey, seterusnya dari aspek kemasyarakatan atau aspek komuniti ialah berbudi bahasa ini mengadakan aktiviti seperti Minggu Budi Bahasa, kenali jiran anda dan kempen pemanduan bersopan. Seterusnya, senyum dan terima kasih. Ini adalah dari segi aspek perkhidmatan, segi pekerjaan, iaitu mengadakan kempen kenali saya bagi anggota penguatkuasa, anggota perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta dan sebagainya, supaya mengamalkan budaya senyum, memperkenalkan diri dan mengucapkan terima kasih. Seterusnya, kita boleh mengadakan aktiviti dari segi cintai alam sekitar, flora dan fauna, iaitu mengadakan aktiviti seperti gotong royong, sungaiku bersih, alamku permai, tandas bersih, kampung indah masyarakat ceria, anugerah bandar berbudi bahasa, anugerah gerai pasar raya terbaik dan anugerah untuk perusahaan kecil. Okey, untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang berbudi bahasa ini ialah dari aspek kerajaan pula, ialah kempen ini, berbudi bahasa budaya kita ini telah pun juga dilancarkan oleh kerajaan pada tarikh 11 Januari 2005
iaitu merupakan agenda 5 tahun kerajaan dalam misinya melahirkan rakyat Malaysia yang berbudi bahasa. Mengapakah usaha kerajaan untuk membuat kempen budi bahasa ini? Adalah untuk menghindari kita daripada kesan-kesan negatif daripada kita tidak berbudi bahasa, iaitu antaranya situasi di mana pemandu tidak bertimbang rasa di jalan raya, orang ramai membuang sampah suka hati, memotong tulisan, tabiat memandu yang kurang sopan dan berbahaya, tidak memohon maaf apabila melakukan kesilapan, bercakap kasar dengan pelanggan, kekasaran terhadap para pelanggan. Merokok di kawasan larangan ialah kekurangan perasaan sivik terhadap harta benda awam. Inilah sedikit daripada cadangan dan jawapan saya mengenai apa yang diajukan oleh moderator. Saya rasa sebelum saya akhiri, saya ingin membelanjalah kita semua ini, iaitu satu pantun yang saya telah buat, iaitu pantun budi. Okey, dengarkanlah. Okey, dari daik pulang ke daik, sehari-hari berkebun pisang. Budi baik dibalas baik, dalam hati dikenang orang. Tanam unggun, tumbuh kelapa, terbit bunga, pucuk mati. Budi tuan saya tak lupa, sudah terpaku di dalam hati. Tenang-tenang air laut, sampan kolik mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, budi baik, rasa nak junjung. Kapal berlayar dari Arakan, ambil gaji jadi jemuji. Mati ikan kerana umpan, hati saya kerana budi. Burung sikit terbang melayang, mari hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, budi bahasa rangkaian hati. Dari taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada tuan moderator semula. Terima kasih diucapkan ke atas panel yang kedua dengan apa yang disampaikan sampai tadi. Untuk mengakhiri forum kita pada kali ini, saya menjemput panel yang ketiga iaitu Muhammad Khalid bin Zamri untuk memberikan rumusan dan dari apa yang kita dapat ataupun apa yang kita perolehi dalam forum pada kali ini. Saya menjemput. Terima kasih kepada moderator kita iaitu Muhammad Hakim Mukri. Saya akan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh panel-panel pertama kita dan kedua. Okey, seperti yang kita tahu, bagi masyarakat Melayu khusus amnya, perkataan budi itu membawa pelbagai maksud. Antaranya jasa dan sumbangan yang diberikan kepada individu yang lain. Lazimnya orang yang menaburkan budi tidak mengharapkan balasan. Budi atau sumbangan itu baik dari segi tenaga atau material mestilah diberi dengan ikhlas jika ingin diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Orang yang menerima budi pula tidak dituntut untuk membalas budi yang diterima. Memadai budi diterima dengan penuh ikhlas dan kesyukuran. Budi bahasa sememangnya merupakan satu sifat atau perbuatan yang merujuk kepada perbuatan yang menyenangkan hati orang lain. Maka secara khususnya budi budaya merupakan satu elemen wajib yang bagi setiap individu untuk lahir insan yang sempurna dari mata masyarakat. Bangsa Melayu sememangnya terkenal dengan adat rasam dan budaya turut-temurun, termasuklah bahasa yang diwarisi dari nenek moyang terlebih dahulu. Maka ini meneliti aspek peribahasa Melayu yang mencerminkan budi bahasa yang melibatkan unsur kesatuan dan juga budaya Melayu yang bertunjangkan agama Islam. Contoh-contoh peribahasa yang diguna pakai dipetik daripada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu susunan Abdullah yang menyelahkan aspek-aspek yang dimaksudkan. Penelitian peribahasa secara sederhana ini secara langsung memaparkan unsur kesatuan Melayu yang menitik beratkan kesopanan tutur kata dan pada masa yang sama menyelahkan kearifan masyarakat dalam memelihara keharmonian interaksi sosial mengurusi bahasa dan yang digunakan. Peribahasa Melayu merupakan satu bentuk penggunaan bahasa yang berjaya mengungkapkan isu-isu berkaitan kehidupan masyarakat dalam nada dan suasana yang berbeza dengan bahasa literal yang lebih langsung maksudnya. Dalam penggunaan peribahasa masyarakat dahulu yang membina ungkapan ini didapati sangat arif dan peka dengan persekitaran mereka sehingga berupaya menerangkan unsur-unsur flora dan fauna serta entiti konkret.
lain dalam mengindahkan perbandingan serta biasan tersebut. Elemen-elemen yang mendominasikan peribahasa Melayu ini menggambarkan bahawa masyarakat ini sememangnya akrab dan dengan alam dan budaya mereka. Di samping itu, mahir menggunakan bahasa bagi tujuan berkesan. Pemakaian peribahasa dalam konteks lisan atau penulisan juga secara tidak langsung turut menyelahkan sisi budaya dan latar masyarakat ini. Oleh itu, jelaslah bahawa pada zaman dahulu menyifatkan budi yang baik yang dikenal untuk selama-lamanya. Orang-orang yang berbudi akan dikenal dan menjadi pendoman kepada masyarakat setempat. Budi baik seseorang juga akan diberi ganjaran pada akhirat kelak. Kita sebagai masyarakat Malaysia hendaklah sentiasa berbudi bahasa supaya dipandang mulia kepada lain negara khususnya. Kesimpulan yang kita dapat di sini, orang yang banyak menabur hendaklah ditelan dan diambil iktibar kepada generasi muda yang bakal memimpin negara kelak. Bak kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang terakhir kita pada hari ini. Dan tak lupa juga kepada ahli panel yang pertama iaitu Muhammad Hafizah Anas dan juga Tun Muhammad Ahmad Haikal. Saya sebagai moderator ingin mengingatkan supaya kita dapat mengambil iktibar ataupun memberi kita kesedaran dalam forum pada kali ini. Izinkan saya mengungkapkan pantun sedikit sebelum kita mengakhiri forum kita pada hari ini. Terima kasih Daun Keladi. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.